Ini ialah Xiao Mei. Dia bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. Setiap hari dia bertutur menggunakan bahasa Mandarin. Ini ialah Ahmad. Dia berasal dari Terengganu. Setiap hari dia bertutur menggunakan dialek Terengganu. Ini ialah Mutusami. Dia berketurunan India. Setiap hari dia bertutur dalam bahasa Tamil. Walaupun mereka bertutur dalam pelbagai bahasa berbeza, mereka semua fasih berbahasa Melayu. Kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan Malaysia. Pada zaman campur tangan British di tanah Melayu, bahasa Inggris telah digunakan dalam pelbagai urusan rasmi, termasuklah pentadbiran dan pendidikan. Menjelang kemerdekaan negara pada 1957, persoalan timbul, apakah bahasa yang akan menjadi bahasa rasmi negara ini? Terdapat pihak yang mencadangkan bahasa Inggris dikekalkan, kerana masyarakat tanah Melayu yang berbilang kaum. Pun begitu, orang-orang Melayu daripada pelbagai latar belakang parti politik telah memperjuangkan bahasa Melayu, menjadi bahasa rasmi negara ini. Suruhanjaya Reid dalam laporannya berkaitan perlembagaan persekutuan, telah mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan mengekalkan penggunaan bahasa Inggris selama 10 tahun. Selain itu, Datuk Abdul Razak Hussein dalam laporan pendidikan beliau yaitu Penyata Razak, telah mencadangkan pengenalan pendidikan kebangsaan, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Akhirnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, telah mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan negara ini. Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan menjelaskan. Pertama, bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Kedua, dengan syarat bahwa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan bahasa lain, bagi tujuan selain maksud rasmi. Ketiga, tidak boleh dihalang dan dilarang seorang yang mengajar atau belajar bahasa-bahasa lain selain bahasa Melayu. Berdasarkan Perlembagaan Tanah Melayu pada 1957, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Pun begitu, penggunaan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris dibenarkan sehingga 10 tahun setelah kemerdekaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bermaksud, bahasa Melayu digunakan dalam urusan rasmi kerajaan termasuklah bagi urusan surat menyurat, pentadbiran, ucapan awam, parlimen dan mahkamah. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pula bermaksud, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah kebangsaan dan universiti. Setelah genap 10 tahun kemerdekaan negara, kedudukan bahasa Melayu diperkukuhkan lagi melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967, pada tanggal 1 September tahun 1967, yang di Pertuan Agong, telah memperkenan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal di negara ini. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu wajib digunakan dalam urusan rasmi kerajaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dan wajib dipelajari di semua jenis sekolah. Bahasa ibunda seperti bahasa Mandarin dan Tamil boleh dijadikan bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Bahasa-bahasa etnik seperti Kadasan, Semai dan Iban pula, boleh dipelajari dan ditawarkan di sekolah kebangsaan. Bahasa-bahasa selain bahasa Melayu boleh dipertuturkan dalam komunikasi seharian masyarakat. Selain itu, masyarakat di negara ini bebas untuk mengajar dan belajar pelbagai jenis bahasa antara bangsa yang lain. Usaha memartabatkan bahasa Melayu. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan, bagi mengangkat martabat bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan. Antaranya, Dewan Bahasa dan Pustaka di BP telah ditubuhkan pada 1956. DBP telah berperanan penting, mendaftar dan membakukan ejaan perkataan-perkataan bahasa Melayu. Usaha bagi mendaftarkan istilah pelbagai perkataan asing juga turut dilakukan. DBP juga telah menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa Melayu.
Selain itu, sistem pendidikan kebangsaan telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Melalui Penyata Rahman Talib 1960, penggunaan bahasa Melayu telah diwajibkan di sekolah dan universiti. Seterusnya, pada tahun 1970, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi, Selangor telah ditubuhkan. Universiti ini menjadi universiti pertama yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat pengajian tinggi. Selain itu, bulan Oktober pada setiap tahun telah disambut sebagai bulan bahasa kebangsaan. Pelbagai aktiviti berkaitan bahasa Melayu dianjurkan bermula di peringkat sekolah sehingga ke peringkat kebangsaan. Seterusnya, satu gerakan yang dinamakan Dekad Membaca Kebangsaan telah dilancarkan supaya bahasa Melayu diperkasakan dalam pelbagai bidang dan sektor di negara ini. Selain itu, program MBM-MBA yaitu memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggris diperkenalkan di sekolah bagi meningkatkan penguasaan murid terhadap bahasa Melayu di sekolah-sekolah.